pada malam ni cuba sampaikan satu apabila diminta siapa nak saya berceramah ni. Bila Khalid tanya nak ustaz lah tanggungjawab mencari penceramah. Dia kata dalam masa yang singkat, dia kata tak apalah saya mulakan dulu lah. Jadi tajuknya lah seperti disebut sini, motivasi amal anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui himpunan hadis-hadis abjad alif. Jadi dalam dan tema kita pada malam ni ialah ana muslim. Jadi ana ditanya apa tu? Jangan. Sampai lupa. Okey, jadi ini dah apabila ditanya tentang apa yang tajuk, anda sebut pada mesej kepada Khalid kata motivasi amal anjuran Rasulullah. Kita tak sebutlah supaya habis sebab agak panjang. Jadi mungkin ikhwah dan akhwat apabila lihat pada tajuk ni mungkin terbayang pada kita di bawah muka lah. Mungkin kita kata bila sebut motivasi amal ni kita mungkin terbayang fadail. Mungkin sebahagian daripada apa yang akan sampaikan ialah tentang fadail. Dan satu lagi ialah frasa mengenai himpunan hadis-hadis abjad alif. Apa pula abjad alif ni? Jadi hadis-hadis yang anda cuba sampaikan, kita biasa dengan Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang syarat dengan panduan-panduan untuk kita menjadi muslim mukmin yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata kita juga yang kedua ialah kita cuba lihat panduan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang anda maksudkan hadis-hadis abjad alif ni, himpunan hadis ialah hadis-hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah ada hadis pendek tetapi dimulakan dengan abjad alif. Jadi kita lihat apa ni pendahuluan sini sebab yang anda sebutkan sini ada An Jabirin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadullaha wa yuthni alaihi bima huwa ahluhu thumma yaqulu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahataini rawahu al-Bukhari wa Muslim wa An-Nasa'i wa Abu Dawud Ibn Majah wa Ahmad wa Darimi. Jadi daripada Jabir katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu khutbah dia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mulakan dengan yahmadullah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusni alaihi, dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda akan meneruskan khutbahnya dengan ucapan may yahdihillahu fala mudilla lah, siapa yang Allah beri dia petunjuk maka tidak ada kesesatan baginya, wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan olehnya maka tidak ada petunjuk baginya. Kemudian Rasulullah sebut inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya yang paling benar ucapan itu ialah kitabullah, mana firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsanal hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan itu ialah yang diada-adakan, dan setiap perkara yang ada itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan yang sesat itu dalam neraka. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wa'istu ana was-sa'atu kahataini. Kemudian Rasulullah sebut, jadi dot maksud ada lagi sambungan panjang hadis tu. Kemudian Rasul sebut wa'istu, aku dibangkitkan sedangkan kiamat adalah kahatain, seperti ini. Jari tunjuk dan jari satu lagi ni, maknanya dah dekat. Tapi yang anda maksudkan bukan nak huraikan tentang apa itu bid'ah dan apa bid'ah dhalalah, bid'ah dan kategori-kategori bid'ah, tetapi yang anda nak sebutkan di sini ialah yang anda jadikan warna merah dan warna hijau ni, bahawa yang paling benar ucapan itu ialah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, mana firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ahsanal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah biasa dengan Al-Quran. Jadi hari ini kita cuba lihat berapa petunjuk daripada Rasulullah, kerana petunjuk yang terbaik itu ialah petunjuk yang datangnya daripada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah hasanah untuk kita semua. Jadi sebab tajuknya ialah motivasi amal, kita nak mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang juga pada malam tadi YDP kita bacakan ayat ini. Pertanyaan ayat pasal surah Taubah, pada surah Taubah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, beramalnya adalah kewajiban kita Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qul i'malu fasayarallahu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amalakum maf'ulun bih. Allah tu fa'il ini. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Kemudian Dia akan menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Jadi kita disuruh beramal. Amal sebagai kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Jadi anak Muslim, sebagai Muslim kita perlu beramal. Amal kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, oleh Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman. Kemudian dalam beramal kita perlukan pada keikhlasan. Ini juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mulakan dengan ayat Al-Quran, sebab ini semua hadis lah. Intro dia. Amal diterima ialah amal soleh yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa kita baca dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Yang demikian itulah agama yang benar. Jadi wa ma umiru, kita tidak diperintah melainkan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahan yang bagaimana? Ialah dengan mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berasaskan kepada agama tauhid. Hunafa wa yuqimus salah, kita mendirikan salat, kita menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar. Kemudian dalam kita beribadah, dalam kita beramal, sudah tentulah amal itu sangat luas, mencukupi seluruh aspek kehidupan kita. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syiar dan bai'ah kita sebagai seorang Muslim, apa kita sebut tema kita pada malam ni, ana Muslim. Kita sudah tentu bai'ah kita yang kita perakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang kita selalu baca dalam doa iftitah kita. Dalam sebelum kita baca Fatihah, kita pun mengulang-ulangi syiar dan bai'ah kita ini. Jadi syiar dan bai'ah Muslim disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-An'am ayat 162 ayat hingga ayat 163, firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir alam, sekalian alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan yang demikian sajalah aku diperintahkan, dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal, yang pertama, yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Ini bai'ah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan keseluruhan hidup kita tadi ialah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam katifah kali ini, kuliah kita berfokus kepada beberapa saranan amal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberi motivasi kepada kita untuk menambah amal serta kualiti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi agak biasa kita akan sebut satu hadis ini berapa hadis dan anda pilih 12 hadis hadis yang pendek-pendek. Pilih 12 hadis tu kerana saya dilahirkan 12 bulan 12 tahun 60. Jadi itu ni hadis pertama. Jadi tuan-tuan kena ni lah. Pasal kita tak banyak huraian, kita fokus pada ni kepada beberapa hadis. Mudah-mudahan dapat kita hafal seperti mana juga kita budayakan diri kita dengan menghafal ayat Quran. Elok juga kita budayakan diri kita menghafal beberapa hadis motivasi yang boleh kita gunakan sebagai tazkirah dan lain-lain. Dan hadis-hadis ini anda ambil masa juga daripada pagi tadi untuk melihat takhrij. Takhrij hadis ni artinya nak lihat status hadis. Sebab yang kita kumpul-kumpul ada juga hadis dhaif dan sebagainya. Jadi anda pastikan semua yang anda cuba bentang kepada ni sudah lihat status hadisnya adalah sahih, hasan dan juga marfu', ada hadis. Jadi hadis yang pertama yang kemuliaan muslim ialah melalui amalan qiyamul lail. Dan dalam agenda kita katibah, kita ikhwah kita akan maghrib dan akan laksanakan qiyamul lail. Dan begitu akhwat di rumah pun akan laksanakan qiyamul lail. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Jabir. Jadi hadis daripada Jabir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril faqala," datang kepadaku, kata Rasulullah, Jibril. Katanya, "Ya Muhammad, pertama hidupkanlah." Ini nombor ni anda saja nomborkan untuk kita lihat bahawa ada 5 pesanan baginda Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril kata kepada baginda Rasulullah, pertama, hiduplah engkau di dunia ini sekehendak engkau, maka engkau akan mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah. Kita pun tak tahu berapa lama kita akan hidup, dan pastinya yang pasti ialah kita akan menemui kematian. Yang kedua, kasihlah engkau kepada apa saja yang ada, engkau akan bercerai dengannya. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Jadi kita boleh mengasihi apa saja yang kita miliki. Kita isteri ada suami, suami ada isteri, suami isteri ada anak, ada rumah, ada kenderaan dan sebagainya, ada ikhwah, kita ada jamaah dan sebagainya. Wa ahbib ma syi'ta, kasihilah apa saja yang kamu suka, fa innaka mufariquh, pasti suatu masa nanti kamu akan berpisah dengannya. Disebut sini bercerai dengannya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramallah sekehendak engkau, maka engkau akan menerima balasannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramallah sekehendakmu, pasti kamu akan menerima ganjaran daripada amal-amal yang kamu lakukan. Jadi yang anda masukkan hadis abjad alif ni dia dimula dengan alif. Semua mula dengan alif ni. Atani alif ni. Kalau lah kita kata abjad lain, katalah mim, kita sebut man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jara sebagai contoh. Itu hadis-hadis kumpulan abjad mim. Siapa yang beriman, man kana yu'minu billah, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan jirannya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar ataupun dia diam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, atau yasmut ataupun dia diam. Ini semua hadis-hadis yang mula dengan alif. Kemudian disebutkan lagi apa dia? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahawa kemuliaan seorang mukmin itu ialah dengan dia menghidupkan waktu malamnya dengan ibadah. Qiyamul bil lail, kemuliaan mukmin mendirikan ibadah di tengah-tengah malam. Wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan apa dia? Sikap yang kelima, sikapnya yang tidak bergantung pada manusia. Dan kemuliaan seorang itu ialah dia tidak bergantung kepada manusia. Kita baca doa yang anda bacakan tadi waktu Isyak, yang ada dalam surat apa dia?
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, Allahumma nas'aluka qalban khashi'a wa 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa yaqinan sabwa wa dinan qayyimah, nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah, nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Dan antara yang dianjurkan kita doa ialah kita tak banyak sangat bergantung. Bukan tak boleh, kita bergantung banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamamal ghina 'anil nas, dan sempurnanya tidak banyak bergantung dengan sesama manusia, kita lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ni, hadis yang kedua ialah alif juga. Atuhibbu an yalina qalbuka, ini cara melembutkan hati. Mudah-mudahan kita dapat hafal, pun nak hafal apa yang nak sampaikan. Mudah-mudahan dapatlah kita ke mana-mana pun. Pasal dia pendek-pendek boleh jadi untuk kita bagi tazkirah dan sebagainya. Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka, irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrika hajataka. Jadi dah hafal, kemudian nak amal pula lah. Atuhibbu an yalina qalbuka, maukah kamu supaya hati kamu lembut? Maukah kamu sebab buat melembutkan hati serta boleh dapat apa-apa hajat? Wa tudrika hajataka, dan kamu dapat apa yang kamu hajatkan. Irhamil yatim, rahmatilah al-yatim, orang yatim, anak yatim. Pertama, menaruh kasihan belas atas anak-anak yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu, hendaklah pula sapu perlahan-lahan kepalanya, wamsah ra'sahu. Wa at'imhu min ta'amika, yang ketiga, beri ia makan. Ketiga, min ta'amika, berilah makan daripada makanan yang kamu makan. Min ta'amika, dia tak ada sambung lagi. Wa ta'imhu min ta'amika, berilah dia makan daripada makanan yang kamu makan. Bukan lebihan-lebihan, tetapi makanan yang baik, yang seperti mana kamu makan untuk diri sendiri. Yalin qalbuka, akan lembutlah hati kamu. Wa tudrika hajataka, dan akan sampailah, capailah hajat-hajat kamu. Jadi saya dan ikhwan dan akhwat semua pastinya mahu perkara ini, hati kita dilembutkan dan hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takwa kepada Allah dan baik sesama manusia. Hadis mula dengan alif juga, di abjad atau alfabet alif. Ittaqillaha haitsuma kunta watba'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Takutlah kamu akan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Watba'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan susulilah keburukan itu dengan mengerjakan kebaikan. Tamhuha, pasti kamu akan dapat menghapuskan dosa-dosa itu. Kalau dia terjemah sini, takutlah kamu akan Allah di mana kamu berada, dan hendaklah turutkan tiap-tiap kejahatan dan dosa itu dengan kebaikan. Ini taubat supaya terampun dosa kamu, dan hendaklah kamu bergaul sesama manusia dengan cara yang baik. Jadi cara untuk kita bertakwa kepada Allah ialah dengan kita selalu buat kebaikan. Dan sebagai manusia biasa, kita mungkin terlanjur buat kejahatan, keburukan, dosa dan sebagainya, tapi cepat-cepat kita bertaubat dan kita banyakkan hasanah, perkara amal-amal yang baik. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan satu cara lagi yang kedua ialah dengan bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Yang keempat ialah ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Agak panjang sikit. Walau an tufzi'a min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wajhuka ilayhi munbasitun wa iyyaka wa isbal al-izari fa inna isbal al-izari minal makhilati wa la yuhibbuha Allah wa in imru'un syatamaka wa 'ayyaraka bi amrin laysa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'hu yakun wa baluhu 'alayhi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahadan. Jadi hendaklah kamu takut akan Allah dan jangan kamu menghina satu-satu kebaikan. Jadi walaupun misalnya kamu tolong penuhkan kadar baldi pengangkat air, walaupun nampaknya kita tuangkan air saja ke baldi, orang yang memerlukan air, jangan kamu rasa itu kecil sangat sumbangan kamu, kerana pasti ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga seperti engkau hadapkan kepada seorang dalam masa perjumpaan dengan manis muka. Wa antalqa akhaka wajhuka ilahi munbasitun. Berjumpa dengan saudara kita, sahabat kita langsung dengan keadaan muka yang senyum, muka yang manis kata dia. Itu pun mana dianjurkan supaya kita laksanakan. Ikhwah insya-Allah lah. Semua orang yang senyum-senyum semua. Tidak senyum sedekah. Wa iyyaku isbal izar, dan jauhkan sama sekali daripada melabuhkan kain sehingga ke bawah pada mata kaki, daripada bukan lagi apa dia? Untuk ini pun ada perbincangan lah. Kalau untuk takabur tak boleh lah kerana yang demikian itu jumlah daripada takabur dan lagi tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika memakai atau sumpah oleh seseorang akan kamu, memaki ni bukan memakai, memaki. Kalau ada orang yang memaki, memaki. Jadi kalau ada orang yang memaki, kata dia. Dan jika memaki atau sumpah oleh seorang akan kamu serta dipermalunya dengan perkara yang bukan-bukan kepadamu, hendaklah engkau bersabar. Jangan engkau pemalu akan dia hatta dengan perkara yang tak bukan, tak lain di sisinya. Nanti kepadanya juga kembali beban itu. Pada kamu tidak lain melainkan pahala, dan jangan kamu maki sumpah akan seseorang. Jadi panjangnya hadis ini. Wala tasubbanna ahada, jangan kamu mencela, jangan kamu ma'aibkan orang lain. Yang kelima, ciri pribadi Muslim hebat. Sebab ini dia ni ana beri tajuk je lah, pasal dia agak banyak sini. Ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qassama Allah laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Jadi kalau hadis ni Abang Amin dia hafal, dia boleh syarahkan 2 jam sebab dia banyak poin-poin sini. Ana cuba bacakan dan terjemahkan Ittaqil mahari maknanya takutlah kamu akan segala yang haram. Nescaya kamu jadi seorang abid yang paling hebat. Takun a'badan nas. Abu Abid Abu Abid dalam email Abu Abid Abu Abid. Ittaqillah mana takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, jauhilah perkara yang haram. Pasti kamu akan jadi hamba Allah yang paling abid. Abad ni isim tafdil. Macam kita sebut kabir, besar. Tapi dalam kita mulakan solat, maknanya rukun pertama takbir. Kita sebut Allahu Akbar, mana lebih besar. Kalau kabir itu besar, akbar lebih besar. Abada, abid, sembah, abad yang lebih ibadahnya, yang paling hebat ibadahnya. Warda bima qassama Allahu laka takun aghnan nas, dan redalah dengan apa yang telah dikurniakan Allah, kepadamu, takun aghnan nas, kamu akan jadi orang yang paling kaya. Terus tengok sini tuan-tuan tengok terjemah dia. Jadi reda dengan jadi kalau kita sikit dan sebagainya, ada yang Allah bagi dia banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah Subhanahu Wa Taala telah bahagikan ma'isyatahum, mana kehidupan pada manusia ni secara berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana. Tapi redalah dengan apa kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Takun aghnan nas, kita akan jadi orang yang paling kaya. Jadilah kamu itu sekaya-kaya manusia. Wa ahsin ila jarika, dan buat baiklah kepada jiranmu. Takun mu'mina, kamu akan jadi seorang yang mukmin. Wa ahibba linnas, dan sukalah sesuatu itu kepada manusia seperti mana yang kamu suka untuk dirimu kamu sendiri. Takun muslimah, kamu akan menjadi seorang muslim yang benar-benar. Wala tuksir dhahika, dan jangan kamu banyak berketawa. Fa inna kasratul dhahiki tumitul qalba, kerana banyak ketawa itu akan mematikan hati. Jangan banyak ketawa. Dia larang pada ketawa. Pasal dia disebut wala tuksir, jangan banyak. Kasir kita sebut. Jazakallahu khairan katsira.
ikhwah kita selalu sebut dah jadi budaya kita lah. Berterima kasih dan semoga Allah mengganjari ikhwah kita dengan kerja yang barat. Kalau sebut jazaka saja, jazakallah, berhenti kat situ tak cukup, incomplete yet. Pasal banyak ayat dia sebut kan, jazakallah, Allah ganjari tuan. Mengapa? Kena sebut khairan kasira. Kau sebut khairan saja pun. Ni ada SMS kan, jazakallah, Allah mengganjari tuan-tuan. Jazakillah untuk perempuan pula, Allah ganjari. Ganjaran apa? Complete yet kalau belajar bahasa Arab. Jazakallah khairan kasira. Tak lengkap lagi. Saya mengajar bahasa Arab, tuan. Jadi saya pun sensitif juga. Macam juga saya nak cadangkan ke tidak? Macam assalam, kita assalam, assalamualaikum, panjang, berapa perkataan, berapa huruf tu. Dan kita SMS, kita sebut assalam. Assalam ni nama Tuhan. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi yang nak cadangkan kita sebut salam saja. Wassalam. Kata-kata orang di syurga, salamun salama, qilan salamun salama. Tak ada kata-kata ucapan orang dalam syurga tu kecuali salamun salama, kecuali salam saja. Jadi kalau kita nak wakaf, kita sebut salam. Tapi saya pun dah baca tu wassalam jugalah. Bila assalam, saya pun jawab wassalam. Assalam tu nama Tuhan. Jadi memang kita nak pendekkan. Jadi saya timur pada hal kata assalam, timur daripada salim assalam. Kita baca ayat tu, assalamul mu'minun, itu assalam tu nama Allah. Jadi kalau kita salam lah, kalau kita nak pendek. Kalau yang rajin tu macam YDP kita dia rajin lengkap, assalamualaikum. Terus lengkap. Okay, itu yang terbaik lah. Tapi kita nak cepat. Jadi seorang Muslim, jadi kita sebut salam lah. Jadi jawapan wassalam lah. Bukan ni. Jadi kalau sebut assalam, itu nama Tuhan lah. Kita kampung lah. Kita pulang lah, mana kita maksudkan orang faham je lah bahasa SMS lah. Cuma bila assalam dengan salam, saya prefer salam. Itu salam dalam ucapan ahli syurga ialah salamun salama. Ma yantiqu min qawlin illa qilan salaman salama. Mereka tidak ada ucapan yang lain. Ahli syurga dah nikmat, dah dapat segala yang diimpikan, maka tak terungkap. Orang kata tak ada bahasa lagi, tak ada kata-kata lagi yang lebih baik daripada ucapan illa qilan salaman salam. Tapi kita buat salaman salama susah lah. Jadi kalau kita wakaf, jadi salam kan, salam tu salaman salam. Okay. Ini mudah-mudahan boleh jadi lah. Okay. Salam tu itu pada benda yang macam Tuhan ke benda. Sebab tu ada yang kenal dengan ustaz, bebas kalau guna assalam tu yang confuse kan balik. Kita mengucapkan salam sejahtera ke atas kamu. Kalau kita assalam, Tuhan yang bersifat maha sejahtera. Jadi memanglah kalau daripada tu mana daripada sifat Tuhan juga lah. Tapi ucapan kita tu takkan kita Tuhan yang bersifat maha sejahtera kita ucap salam sejahtera. Satu salam tu dah jadi bahasa Melayu kita, dan singkatan daripada assalamualaikum lah. Anda tak kata salah kata assalam, cuma sebagai orang yang belajar bahasa Arab dan bahasa assalam tu ialah nama Tuhan. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kan ayat yang kita baca apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Sama ayat sambungan tu ialah sifat-sifat Allah Subhanahu. Assalamul mu'min. Jadi assalam ada sifat Allah. Ada maksud lain. Salam tu tak ada maksud lain. Tak ada. Assalam tu mana Tuhan yang bersifat maha sejahtera. Salam. Salam. Salam mana salam sejahtera. Dia tak ada ucap maksud lain. Bagi tahu dia kata prefer guna salam tu compare dengan salam, sebab salam tu itu pada maksud nama Tuhan yang bukan Islam lah. Sebab Islam adalah Jumhur dalam nakibnya panjang lebar, panjang perbincangan soal panjang lebar assalam. Dalam nakibnya jumhur dipakai assalam. Assalam. Dalam nakibnya.
Panjang lebar ni. Oh, panjang lebar. Okey. Jadi itulah maknanya. Okay, jadi ikhwah kena aware sikit mana as-salam tu ialah nama Tuhan lah. Yang kita baca tu lah. Okey. Pasal kita nak habis 12 ni. Wala tuksir dhahik, jangan kamu banyak ketawa. Bukan tak boleh ketawa, jangan banyak. Kemudian wa ahibba linnas, dan kamu hendaklah suka kepada orang lain apa yang kamu suka untuk diri kamu sendiri. Suka untuk orang lain sebagaimana yang kamu suka untuk diri kita. Kita suka apa? Sihat, sejahtera, bahagia, panjang umur, murah rezeki. Maka perkara yang samalah juga seharusnya kita suka supaya ikhwah kita dan akhwat kita capai perkara yang sama. Takun muslimah, pasti kamu akan jadi muslim yang benar. Wala tuksir dhahik, jangan banyakkan ketawa, kerana banyak ketawa itu akan mematikan hati. Jadi terjemah tadilah. Kemudian yang hadis yang kena pendek saja, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bertenang pada segala pekerjaan itu dari Allah, sementara sikap gopoh pula ialah daripada syaitan. Ta'anni. Kadang-kadang masa di sekolah sebagainya ni dia jadi kata-kata hikmah yang dipaparkan di papan putih dan di papan elan dan sebagainya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat tenang itu, tidak gopoh itu daripada Allah, sedangkan gopoh pula adalah daripada syaitan. Yang ketujuh, nilai kematian dan sedikit harta. Jadi bagaimana kematian dan sedikit harta ni? Isnani, hadis mula dengan alif juga. Isnani yakrahuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah, wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Rawahu Ahmad. Jadi dia kata dua perkara sangat dibenci oleh manusia. Yang pertama mati, walhal mati itu lebih baik baginya daripada fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maknanya kita sebagai manusia biasa mana tak suka kepada kematian, sedangkan mati itu lebih baik daripada hidup dalam keadaan fitnah. Yang kedua, manusia benci ataupun tak suka kepada fulus yang sikit. Fulus ada Pak Arab kita kena main fulus lah. Pak Arab fulus. Okey, qillatul mal, sikit harta, sedangkan sedikit hartanya aqallul hisab, akan menjadikan orang itu kurang hisabnya. Jadi ada dalam Radio Ikim tu apa dia kata, sajak daripada Pak Hamka. Ya, berbahagialah kamu kalau kamu jadi seorang yang kaya, kerana kamu akan dapat bantu orang lain. Kalau kamu orang miskin pula, berbahagialah kamu kerana kurang orang yang dengki kepada kamu. Tapi saya tak hafal lah apa kata-kata Pak Hamka yang diulang-ulang beberapa kali dalam Radio Ikim. Jadi kita, maknanya al-maut merupakan satu kepastian. Jadi kita kena bersedia. Dalam ayat tu ada dua bahasa tapi tak sempat habis. Pasal rakaat kedua sambung dengan surah Al-Insyirah, apa tak ingat? Disebutkan situ apa? Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti kematian akan datang mengejar kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang kuat, yang kukuh. Malaikat maut pasti boleh datang dan mengambil nyawa kita. Jadi kemudian kalaupun sedikit harta, bertuahlah orang itu kerana dia kurang hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pani boleh kita bincanglah hadis ni. Jadi cuba sini kata orang yang sering mengingati mati, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Satu, mempercepat taubat. Jadi tahu dia akan mati, dia akan banyak bertaubat, cepat-cepat bertaubat. 2, menerima rezeki seadanya. Cukup sebab bukan hidup selamanya. Jadi rezeki insya-Allah Allah cukupkan. Dan yang ketiga ialah rajin beribadah insya-Allah. Ini tanya, kalau dia tak ingat Bang Syabab, kalau dia lalai daripada ingat mati, dia akan dapat 3 juga. Itu dia lupa untuk bertaubat, tidak puas, tidak menerima rezeki seadanya, serta malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8, istiqamah dalam amal. Hadis afabatna alif juga, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Rawahu Syaikhan an Aisyah. Jadi hadis ni dia kata, antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling lama. Jadi amalan yang paling lama, 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 amalan
amalan yang lebih baik dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya berterusan walaupun sedikit. Itu ahabul a'mal ila Allah adwamaha wa in qalla. Amalan yang terbaik yang disukai oleh Allah ialah yang sifatnya berterusan walaupun sedikit yang kita buat. Terusan terusan. Okay. Kemudian yang ke-9 hadis Maulana Alif juga, ahabul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Mana amalan yang terlebih kasih oleh Allah Ta'ala itu ialah yang dilakukan secara berterusan sehingga sampai ke penghujung hayat. Engkau tengah menghadap hendak mati, ialah lidahmu sentiasa basah dengan amalan zikrullah. Jadi amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah kamu dah nak mati tu masih lagi basah lidahmu dengan zikrullah. Jadi dalam doa masyarakat kita, Allahumma inna nas'aluka lisana ratban. Jadi ada yang baca ratiban. Jadi kalau kita hadis ni ratbun, Allahumma inna nas'aluka lisana ratban. Jadi kita baca ratban kerana situ sifat ratban. Ratibun ni tak ada masalah, itu di segi grammar, tetapi baca tu bukan ta tu bukan baris di bawah, tapi baca ta tu dengan baris mati. Allahumma inna nas'aluka lisana ratban bi dzikrik. Ya Allah, aku mohon padamu lidah yang sentiasa basah zikir mengingatimu. Lisana ratban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syikrik wa badanan hayyan bil ta'atik. Jadi kadang-kadang kita terbaca ratiban. Jadi ratiban. Adik-adik. Apalah kita betulkan mana-mana itu. Fadal amal isbaghul wudu' syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wat tasbih wat takbir yamla'an as-samawati wal ard was salatu nurun waz zakatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alayka kullu an-nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Berwuduk dengan sempurna merupakan sebahagian daripada sifat keimanan. Isbaghul wudu' syatrul iman. Jadi eloklah juga kita biasakan dengan sentiasa berwuduk. Berwuduk dengan sempurna merupakan sebahagian daripada sifat keimanan. Berzikir melafazkan alhamdulillah memenuhkan penimbang amal. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi kita berzikir ucapkan alhamdulillah memenuhi mizan. Tak tahulah sama mana mizan Allah Subhanahu Wa Taala timbangan. Kerana kita akan ditimbang amal kita. Jadi dengan ucapan alhamdulillah. Ini pun ada takhrij, lihat hadis yang sahih lah. Wa tasbih wa takbir yamla'an as-samawati wal ard. Bertasbih maknanya baca subhanallah, at-takbir baca Allahu akbar. Kedua-duanya memenuhi langit dan juga bumi. Salat itu adalah cahaya, zakat itu adalah bukti, sabar itu adalah cahaya juga, wal Quran hujjatul laka. Sabar itu cahaya, ada sambungan dia. Zakat itu bukti keimanan, sabar itu cahaya, Al-Quran pula menjadi hujah yang bertindak melindungimu atau hujah yang mempersoalkan tanggungjawabmu. Laka itu yang baik. Kalau alaika itu tak baik. Hujjatul laka itu baik, dia jadi hujah yang akan mempertahankan kita. Kan ada dalam hadis mengenai puasa dan baca Quran. Aku tahan dia puasa, apabila malaikat datang nak azab dia, maka puasa kata aku memberi syafaat. Dia kata jangan seksa dia kerana siang hari puasa dia berpuasa. Kemudian nak azab dia lagi, dia kata datang pula Quran yang dia kata malamnya pula dia baca Quran. Syawal ingat hadis apa dia tu yang datang. Mana Quran tu dia boleh jadi satu hujah yang akan datang membela kita pada hari kiamat. Kalau tidak juga dia akan menjadi hujah apa tadi soal. Quran itu menjadi hujah yang bertindak melindungi atau hujah yang mempersoalkan tanggungjawab. Jadi kalau kita abaikan Al-Quran, bacanya, melaksanakan tuntutannya, itu pula dia akan mempersoalkan kita. Bagi engkau manusia itu pergi dan datang semuanya, maka ada yang membuat, ada yang mencari keredaan Tuhannya, ada yang mencari kemarahannya. Famu'tiquha aw mubiquha. Jadi ada orang datang, ada yang pergi, ada yang hidup, ada yang
yang baru lahir dan sebagainya, newborn. Jadi ada yang mencari redha Allah dan ada yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemarahan. Yang 11, sederhana dalam sifat kasih dan benci. Jadi kita jangan ekstrim sangat. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Rawahu Tirmizi. Lahirkanlah kasih kamu kepada kekasihmu secara sederhana, barangkali harus pula kasihmu itu menjadi seterumu pada suatu masa nanti. Dan hendaklah kamu benci pada seterumu itu sekadar patut jua, manalah tahu suatu hari nanti dia jadi kekasihmu. Jadi dia boleh terbalik. Jangan ekstrim sangat. Jadi dia boleh, kalau kasih pun janganlah kasih kita yang tinggi ialah yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada manusia tu kita sederhana, kerana kita boleh berpisah dengan dia dan sebagainya. Kerana orang yang kita kasihi pun yang dekat dengan kita pun maknanya jangan sampai. Sebab dalam budaya Arab sampai koyak baju dah apa kan, tarik rambut budaya Arab jahiliah dulu, kerana meratapi kematian orang yang dikasihi ini. Itu tak boleh lah. Ini panjang sikit tentang wanita. Wanita dicipta daripada tulang rusuk. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in a'wajin wa in a'waja shay'in fi a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam tazal a'waj. Istausu bin nisa'i khairan. Rawahu Syaikhan, riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Terimalah kamu sekalian akan wasiatku yang berkenaan dengan wanita, dan hendaklah kamu berlemah lembut dan pergaulan yang bagus dengan mereka itu, kerana kaum, saya terjemah cara saya lah, bebas. Jadi Rasul kata, aku berwasiat kepadamu supaya buat baik pada wanita, kerana wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok itu ialah yang paling tinggi, yang paling atas sekali. Fa iza zahabta tuqimu, seandainya kamu berusaha untuk betulkan dia, kamu akan patahkan dia, dan jika kamu tinggalkan dia, maka dia akan berterusan dalam bengkok. Istausun nisa'a bil khairan, aku berpesan kepada kamu supaya buat baik pada wanita. Boleh saya bacalah sini. Terimalah kamu sekalian akan wasiatku yang berkenaan dengan wanita, dan hendaklah kamu berlemah lembut, pergaulan yang bagus dengan mereka itu, kerana kamu wanita taif, jadi asalnya daripada tulang rusuk yang atas sekali, maka sebengkok-bengkok tulang rusuk ialah rusuk atas. Hai sahabatku, jika berkehendak engkau bahawa engkau perbetul tulang yang masih bengkok itu, dengan keras tentulah patah sama sekali, dan jika engkau biar, akan dia nescaya selama-lamanya tidak betul. Oleh itu didiklah kamu wanita itu dengan sebaiknya. Hadis Syaikhan ni maknanya Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada gambar wanita alah baru macam ni. Wanita alah baru pun bukan saja lelaki saja berjanggut, wanita pun ada janggut. Ada janggut. Boleh ketawa tapi jangan banyak. Okey. Jadi ni kenapa pinangan ditolak tu? Mak tengok tak patut betul bapa dia tolak pinangan. Saya ada kerja bagus, kereta besar, bla 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 gila. Patutlah tanya rukun iman, kau jawab rukun Islam. Ditanya Fatihah, kau mengucap pula. Jadi untuk memimpin, pasal ni tentang wanita tadi wanita dicipta daripada tulang rusuk. Kita suami-suami ni kadang-kadang yang pelik pula, isteri kita yang tegur kita, alhamdulillah, soleh-solehah, bukan patutnya mana suami-suami lebih ke depan dari segi amal dan jihadnya. Tapi itulah dalam jamaah kita ni, maknanya hebatnya akhwat-akhwat kita ni. Jadi untuk memimpin sebuah rumah tangga, persiapan dalam berbagai segi diperlukan. Kahwin perlu ada beberapa persediaan. Dengar-dengar Zaujana pun ada sebut, ada kalangan kita ni insya-Allah merancang. Dia kena ada fizikal, dan kita Arab kita jaga Baitul Muslim kan. Arab kita. Arab kita. Okay. Jangan banyak ketawa. Boleh ketawa, jangan banyak ketawa. Okey, persediaan fizikal, minda, persediaan ilmu, dan sosial ekonomi kena ada ni.
daripada tadi kita serius, jadi kita hujung-hujungnya bagi gambar-gambar. Ini bukan yang bercinta, ini hanya sebab husband and wife lah. Suami pelindung dan pemberi nafkah. Inilah tanggungjawab sebagai suami. Jadi ini berdasarkan suami pelindung dan pemberi nafkah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Daripada surah An-Nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, ini memberi nafkah sebahagian daripada harta. Jadi nafkah tanggungjawab lelaki lah. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Rijal tu menjadi pemimpin, menjadi pembimbing pada wanita, kerana Allah beri dia kurnia yang lebih, iaitu dengan sebab mereka memberi nafkah daripada harta kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana yang lebih kuat? Ini mak saudara Arab duduk dia kawan orang Arab, dia pun jadi sahabat dia hantar suhana komen siapa yang lebih kuat, dia kata. Maknanya orang lelaki dengan otot-otot dia besar, orang perempuan lidah dia pun berotot juga. Tu ni. Ni berotot ni, bukan main. Siapa yang lebih kuat? Jadi ayah dan ibu anak dia sebab itulah. Mak anak dia macam kata mak anak sayang mak anak. Banyak mak anak belajar daripada mak anak. Ayah anak tu satu istimewa dia pula je lah, dia tak lawan. Walaupun dia gagah sebagainya. Dia bahasa Arab sebut ayyuhum aqwa bi ra'yika, lisanul mar'ah am 'adalatur rajul. Mana yang lebih kuat pada pandanganmu? Lidah wanita ke ataupun otot-otot lelaki? Jadi ini cerita mengenai apa ni? Bukan kata tak boleh ketawa, ketawa boleh. Sebab tadi dia kata tak boleh, banyak ketawa. Jadi nanti tak boleh ketawa kan. Jadi suami pelindung dan pendidik lah. Sebab itu disebutkan maka perempuan-perempuan yang saleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, yang memelihara kehormatan dirinya, dan juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Kemudian kalau dia wanita tu ada nusyuz, bagaimana tindakan suami yang bertindak sepatutnya mendidik. Dan perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan nusyuz, derhaka, hendaklah kamu menasihati mereka. Jika mereka berdegil, pulaulah mereka tempat tidur. Bukan cari rumah baru. Dia boleh tidur luar pada bilik. Hafiz, saya dengan isteri saya begitu. Jadi orang lain tak tahu baik macam apa, Amin tak pernah dengar semua. Jadi kadang-kadang dia berselisih faham dan sebagainya. Tidur masih lagi dalam rumah. Masih. Macam Ismail, dia pernah 1 tahun kat Saudi Arabia. Dia tinggalkan tupus, bukan tinggal rumah lagi, tinggalkan negara. Ada masalah, dia balik dah. Dia balik. Sendirilah sekarang, dia hantar anak ke sekolah, tuition, balik datang dengan program ke. Allah tu jasa khawat kita kan, dia banyak berkorban. Jadi pula tempat tidur, dan kalau mereka degil lagi, pukul ni pukul, ada belasan bukan untuk mendera, tapi untuk jadi anak pun dah pukul isteri dengan 2 jari. Malah tanyalah dia. Dengan 2 jari ni. Ustaz Kilani boleh tahan juga tau. Pukul dengan 2 jari. Bukan dengan rotan, dengan pukulan mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan untuk mengajar. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah kana 'aliyan kabira. Jadi inilah cita-cita kata nanti ialah usrah sa'idah. Maknanya kita bercita-cita keluarga bahagia untuk sepanjang hidup kita lah.
Jadi cuba lihat sikit rukun bayar amal huraian Hasan Al-Banna, tak banyak sebab kita bincang tentang himpun hadis alfabet abjad alif mengenai galakan amal. Jadi kita cuba lihat sikit pandangan Imam Hasan Al-Banna kita, imam jamaah kita, iaitu kaum muslimin. Jadi dia sebut taqabbalallahu ta'atakum, semoga Allah menerima amal ketaatan kita insya-Allah. Jadi tingkat-tingkat amal yang dituntut daripada saudara yang sedih, yang benar. Pertama ada 10 ni. Memperbaiki diri sendiri sehingga menjadi seorang muslim yang kuat tubuh badannya. Masalah sendirilah. Nampak sangat ketika mukhayyam tu memang ada banyak membantu anak Sulaiman. Kesian, dia sangat simpati pada anak. Ustaz, boleh teruskan lagi? Alhamdulillah. Ada pemberi semangat Dr. Sulaiman. Kuat tubuh badan, kukuh budi pekerti, bersih fikiran, sanggup mencari nafkah hidup, bersih akidah, betul ibadah, sanggup menguasai diri sendiri, pandai menggunakan masa, teratur dalam semua urusan, berguna kepada orang lain. Itulah kewajipan tiap-tiap saudara muslim, masing-masing sekadar kesanggupannya. Jadi mana tenang sikit bila disebut sekadar kesanggupan. Sekadar kesanggupan bukan excuse untuk cari yang mudah, tetapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu upaya kita berbeza-beza, upaya kita berbeza-beza. Mana macam isteri ada dia, kadang-kadang tu kita jauh dah keinginan tu nak buat banyak kerja, tetapi keupayaan tenaga tu yang terhad. Ada kan staf-staf kita yang kata dia menceritakan dia adalah minor stroke ni. Dia rasa macam dia dah melangkah jauh dah, 2-3 langkah. Otak tu masa nak pergi nak kerja kelas, tengok 1 langkah pun belum bergerak lagi kaki tu. Otak tu dia rasa macam dah jauh dah. Kita berbeza dari segi keupayaan. Macam mana kelemahan-kelemahan anak, tanya Zaujah lah kalau anak susah nak cerita. Jadi Zaujah sangat tahu kelemahan-kelemahan anak. Okay. Yang kedua, membentuk sebuah rumah tangga muslim, iaitu dengan cara melatih keluarga. Pak Arab dengan Baitul Muslim. Dengan melatih keluarga rumah tangga supaya menghormati pandangan keislaman kita, memelihara sopan santun Islam, bijak memilih jodoh serta menyusahkan hak isteri dengan kewajipan, pandai mendidik anak-anak, orang gaji, kalau ada orang gaji abang ni ada? Ada? Alhamdulillah ada. Helper Fadimat. Pembantu rumah. Fadimat. Membentuk kepribadian mereka untuk dasar-dasar Islam menjadi kewajipan setiap saudara muslim, masing-masing sekadar daya upayanya sendiri. Masih diulang lagi, sekadar daya upayanya. Ketika memimpin masyarakat dengan cara menyebarluaskan kebajikan di kalangan mereka, jalan memerangi segala keburukan dan mungkar, dengan menggalakkan anggota masyarakat mengamalkan sifat-sifat yang mulia, serta dengan menyuruh mereka membuat kebaikan dan menyegerakan perkara kebajikan. Selain pada itu, hendaklah dapat menyelami fikiran orang ramai. Public opinion pun kita kena kuasai untuk mencantumkan supaya cocok, supaya sesuai dengan pandangan Islam dan mencorakkan semua dalam lapangan kehidupan. Jadi coba kita yang dapat ni, dia kata Allah didahulukan, Rasulullah diutamakan. Sesuai kepada slogan pemimpin tersebut. Kita kena dulukan Allah dan Rasul kita utamakan. Okey. Ini kita buat bid'ah sikit bahagian ni. Ini adalah menjadi kewajipan setiap muslim. Keempat, memerdekakan tanah air dengan cara melepaskan daripada sebarang kekuasaan yang dagang, kekuasaan yang bukan bercorak Islam, sama ada dari segi politik, ekonomi atau kejiwaan. Merdeka bukan saja tanah air, tetapi segi kejiwaan, jiwa merdeka. Yang kelima, memperbaiki dasar kerajaan sehingga menjadi sebuah kerajaan Islam yang sejati. Dengan demikian dapatlah menunaikan tugasnya selaku sebuah kerajaan yang benar berkhidmat kerana rakyat, selaku kerajaan yang diupah, istilah diupah oleh rakyat, dan selaku kerajaan yang kerja untuk kepentingan rakyat jelata seluruhnya. Kerajaan Islam ialah sebuah kerajaan yang jamaah menteri-menterinya terdiri daripada anggota-anggota yang beragama Islam yang sanggup menunaikan tuntutan-tuntutan
Islam dan tidak melakukan maksiat, tetapi sebaliknya mereka benar-benar berusaha melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah aulawiyah amal kita? Apakah maratib? Tadi sebut maratib. Maratib tingkatan amal. Tapi di gambar ni tak apa teranglah. Dia maratib pada internet ni. Jadi kita mula daripada pembentuk individu muslim, pergi pada Baitul Muslim, pergi masyarakat muslim, kerajaan Islam, daulah, empire dia sebut sini. Kemudian Ustaziyatul Alam. Ustaziyatul Alam. Ini 7 maratib amal. Dan muasafat tarbiyah kita ialah mula dengan akidah yang mantap, ibadah yang sahih, akhlak yang mantap, tubuh yang cergas, teratur urusannya, mampu bekerja, mujahadah. Jadi ini yang 10 yang kita tadi lah, yang awal tadi tu. Masa dia tak pernah jelas. Jadi anda cuba sampaikan bila kali kata dah lama dah Ustaz Abu Syuti Syekh Walad tersebut, Ustaz Kilani dia sabatika. Dia sabatika. Dia cuba sampaikan walaupun satu ayat yang dapat, mudah-mudahan dapat dikongsi bersama ikhwan. Jadi balighu anni walau ayat.